Baiklah perkembangan semasa COVID-19, pelaksanaan PKPD di Kampung Sungai Maung dan Taman Univista antara laporan yang diberi tumpuan dari Sarawak. Vanessa Moring terus langsung bersama anda di sana. Silakan V. Terima kasih Nolela, salam hormat dan salam sejahtera. Dua pusat jagaan warga emas di Sibu telah diarah tutup sementara susulan 31 kes positif COVID-19 dikesan semalam melibatkan penghuni dan petugas di kedua-dua pusat jagaan tersebut. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah yang kesal dengan kejadian itu berkata salah satu pusat itu merupakan pusat jagaan berkediaman yang tidak berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM namun mempunyai lesen beroperasi. Manakala pusat jagaan warga emas yang kedua berdaftar dengan JKM telah dipantau sebelum ini dan status pematuhan prosedur operasi standard SOP pada tahap yang baik. Datuk Seri Fatimah berkata hasil siasatan awal kebarangkalian jangkitan di kedua-dua pusat itu akibat aktiviti keluar masuk penghuni dan petugas dari kawasan berisiko COVID-19. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media laporan bulanan Jawatankuasa Pusat Sehenti bagi menangani dadah dan substans negeri Sarawak di Kuching. Ketika ini, kesemua penghuni dan petugas yang positif telah dirawat di hospital, manakala petugas dan penghuni yang negatif dikuarantin di asrama dan tidak dibenarkan balik ke rumah untuk tujuan mengawal penularan. Datuk Seri Fatimah juga mengingatkan agar 37 pusat jagaan termasuk warga emas, pusat jagaan orang kurang upaya, pusat jagaan kanak-kanak di Sarawak terus memperketatkan SOP sedia ada. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD secara bersasar adalah langkah yang lebih berkesan dalam mengekang penularan wabak COVID-19 di Sibu. Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan Dr. Anwar Rapai berkata, pengikutan populasi di Sibu adalah besar dan sekiranya PKPD dilaksanakan sepenuhnya, ia akan menjejaskan penduduk terutama golongan yang tidak berkemampuan. Jelas Dr. Anwar Rapai, kawasan Sibu telah dibahagikan kira-kira 31 zon dan setiap daripadanya akan dipantau jika berlaku peningkatan mendadak kes di satu-satu zon. Ia bagi memudahkan pengesanan kes aktif dapat dilakukan sekiranya berlaku peningkatan kes dan kawasan tersebut akan dikenakan sekatan sepenuhnya. It is updated daily and we are actually in the middle of to make it much easier for the public to access it so that they just click it and they know increase and which zone they belong to. Ujar beliau pendekatan pembagian zon ini dilakukan agar fokus dapat diberi sepenuhnya bagi kawasan yang menunjukkan peningkatan. Ia juga sekaligus memastikan penduduk di kawasan berkenaan supaya lebih berwaspada. Beliau berkata demikian dalam siaran langsung di Facebook yang dihoskan oleh pengerusi Majlis Perbandaran Sibu, Clarence Ting. Ketua Masyarakat, Ketua Kaum, Persatuan dalam Komuniti serta seluruh warga Kota Semerahan diseru supaya bersatu untuk membantu petugas barisan hadapan dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19. Ahli Parlimen Kota Semerahan, Rubiah Wang dalam satu kenyataan media meminta mereka supaya lebih berdisiplin dalam mematuhi prosedur operasi standard dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan serta pihak berkuasa. Rubiah Wang menyeru warga Kota Semerahan supaya menjalani saringan COVID-19 di klinik-klinik kesihatan sekiranya bergejala atau menjadi kontak rapat kepada individu yang telah dijangkiti. Semalam Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN berkata daerah Semerahan bertukar status daripada jingga kepada merah dengan sejumlah 57 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari lepas. Selain itu, satu kluster di Semerahan turut diisytiharkan semalam iaitu kluster Univista yang melibatkan 3 lokaliti iaitu Kampung Muara Tuang, Taman Univista dan Taman Samarex. JPBN juga mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan dilaksanakan di Taman Univista berkuat kuasa 12:01 tengah malam tadi sehingga 2 Mac depan.
Penduduk di Kampung Sungai Maung dinasihati supaya memberi kerjasama kepada pihak berkuasa bagi memastikan kelancaran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD yang bermula tengah malam tadi di kawasan tersebut. PKPD yang berkuat kuasa sehingga 2 Mac depan dilaksanakan susulan peningkatan kes positif COVID-19 melibatkan kawasan terbabit. Ketua Kampung Sungai Maung, Masni Mori berkata penduduk kampung boleh menghubungi Ahli Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK sekiranya terdapat sebarang permasalahan sepanjang tempoh PKPD dilaksanakan. Pesanan pada semua penduduk, jangan panik, jangan lari, jangan bertapuk. Kita semua akan kerajaan tidak akan membiarkan kita. Mereka semua akan bantu kita dari apa-apa segi pun. Asal jangan malu beritahu, jangan malu bertanya. Mereka semua bersedia untuk membantu kita. Beliau yang ditemui pemberita menambah pelaksanaan PKPD di kawasan terbabit penting bagi mencegah penyebaran jangkitan di dalam maupun luar kampung. Tinjauan RTM ke kampung tersebut didapati terkawal dan kawalan ketat juga dilakukan di pintu masuk termasuk laluan alternatif. Pada tengah malam tadi kita telah laksanakan 2 sekatan jalan raya iaitu meliputi jalan utama masuk ke kampung Sungai Maung dan satu lagi di kawasan belakang rumah kampung ni iaitu kawasan JT tu. So kita pun dah sekat juga laluan masuk tu. So this mean kita ada 2 laluan keluar masuk ke kampung ni lah. Seramai 761 penduduk kampung berkenaan dijangka melakukan ujian saringan COVID-19 esok. Kluster Kampung Sungai Maung merupakan antara 6 kluster baru yang diisytiharkan Jabatan Kesihatan Negeri semalam. Dalam pada itu, pelaksanaan PKPD di Taman Univista Kota Samarhan juga bermula hari ini selepas 1 kluster telah dikesan di kawasan tersebut iaitu kluster Univista. Ia merupakan kluster komuniti dan melibatkan 3 lokaliti di daerah Samarahan iaitu Kampung Muara Tuang, Taman Univista dan Taman Samaraks. Pergerakan dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan PKPD tanpa kebenaran Polis Diraja Malaysia PDRM merupakan antara aktiviti yang tidak dibenarkan sepanjang penguatkuasaan PKPD di Kampung Sungai Maung, Kuching. Selain itu, orang luar tidak dibenarkan memasuki kawasan tempatan jangkitan PKPD tanpa kebenaran PDRM. Garis Panduan Prosedur Operasi Standard SOP berkenaan dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara bagi kawalan pergerakan semua laluan keluar masuk kawasan PKPD ditutup dan para penduduk di kawasan terlibat tidak dibenarkan keluar daripada rumah masing-masing. Manakala surau, masjid dan rumah ibadat serta sekolah di kawasan PKPD ditutup sepanjang tempoh tersebut dan semua sektor ekonomi tidak dibenarkan beroperasi. Semalam Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri mengumumkan PKPD bagi Kampung Sungai Maung berkuat kuasa 12:01 tengah malam tadi sehingga 11:59 malam pada 2 Mac ini. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan.